Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada Ustazah Siti Hajar dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Wanur Izzati binti Wan Alani. Nombor pelajar saya ialah 2020828638. Hari ini, jom bersama kami mengulas topik mengenai konsep etika terhadap alam sekitar menurut pelbagai peradaban dan isu-isu yang berkaitan dengannya. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nur Zahra Sabarina binti Sabaruddin, Nur Aqilah Najlah binti Muhammad Yaakob dan Nurul Syahidah binti Abdul Razak. Adakah anda tahu bahawa istilah etika berasal dari perkataan Yunani kuno iaitu ethos? Ethos pula bermaksud kebiasaan, adat, akhlak, kepribadian dan watak. Seterusnya, menurut Kamus Bahasa Inggeris, etika membawa maksud sifat moral dalam sesuatu bangsa, manakala menurut Kamus Dewan edisi ketiga, etika membawa maksud ilmu yang berkaitan dengan prinsip, akhlak atau moral yang menjadi pegangan setiap individu atau sesuatu kumpulan. Menurut Islam pula, etika ini ialah akhlak atau prinsip moral berdasarkan Al-Quran dan Hadis di mana ia merujuk kepada nilai-nilai yang baik dan ganjarannya adalah pahala. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai alam sekitar. Alam sekitar merupakan elemen yang penting dalam kehidupan manusia dan perkataan alam sekitar dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai environment, yang membawa maksud keadaan sekeliling atau lingkungannya. Secara amnya, perkataan ini merujuk kepada fenomena fizikal yang melindungi sesuatu organisma di muka bumi. Manakala, menurut Islam pula, alam sekitar merupakan kefahaman yang menggabungkan manusia, alam dan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pengenalan etika terhadap alam sekitar menurut peradaban. Menurut perspektif Islam, memelihara alam sekitar ini terdiri daripada beberapa sudut iaitu akidah, syariah dan akhlak. Dari sudut akidah, 3 tanggungjawab perlu dilakukan oleh orang Islam terhadap alam sekitar. 3 tanggungjawab itu ialah khalifah, amanah dan tanggungjawab ubudiyah. Khalifah ini diciptakan untuk menjadi penguasa yang dapat mengatur semua yang terdapat di atas muka bumi ini. Seterusnya, tanggungjawab amanah pula adanya peraturan yang diperintahkan oleh Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Tanggungjawab ubudiyah ini pula bermaksud melakukan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang. Seterusnya, dari sudut syariah. Syariah ialah hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang menjadi perantaraan. Konsep etika dalam sekitar dari sudut akhlak pula berkait rapat dengan akidah dan syariah seseorang manusia. Menurut perspektif agama Kristian, mereka mempercayai pada konsep stewardship yang bermaksud manusia menjadi wakil Tuhan yang bertanggungjawab menguruskan seluruh ciptaan Tuhan. Seterusnya, mereka mempercayai pada natural law iaitu peraturan Tuhan yang telah ditetapkan berkaitan alam semula jadi. Perspektif agama Buddha pula, alam semesta ini merupakan satu proses kejadian. Mereka beranggapan bahawa interaksi manusia, binatang dan alam semula jadi sudah lama wujud kerana setiap daripada makhluk ini memerlukan satu sama lain untuk kelangsungan hidup. Oleh itu, agama Buddha ini sangat menekankan hubungan baik antara ketiga-tiga makhluk ini. Akhir sekali, menurut perspektif Hindu, mereka percaya bahawa penciptaan, pemeliharaan dan pemusnahan seluruh alam semesta ini ditentukan oleh Tuhan. Mereka beranggapan bahawa alam semesta adalah kudus kerana adanya konsep Advaita. Konsep Sanatana Dharma pula ialah konsep bahawa manusia perlu menjaga alam sekitar kerana terdapat unsur-unsur ketuhanan di dalam setiap elemen alam sekitar itu. Seterusnya, kita akan bersambung untuk kepentingan penerapan etika terhadap alam sekitar. Sebagaimana yang kita tahu, alam sekitar telah banyak memberi manfaat kepada kita.
Oleh itu, amat penting untuk kita menerapkan etika terhadap alam sekitar. Yang pertama adalah demi menjaga kepentingan untuk generasi pada masa hadapan supaya anak-anak kita dapat melihat bagaimana kita melihat alam sekitar kita yang sekarang seperti kehijauan pokok-pokok dan kebiruan laut. Hal ini disebabkan banyak pokok dan hutan telah diterokai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Seterusnya adalah supaya manusia lebih menghargai alam sekitar. Apa yang kita dapat lihat sekarang, alam sekitar kita semakin tercemar disebabkan oleh sikap-sikap manusia yang tidak bertanggungjawab dan tidak berperi kemanusiaan. Sebagai contoh, yang dapat kita lihat ialah pencemaran air yang berlaku di negeri Selangor. Disebabkan pencemaran sungai yang berlaku di negeri Selangor, penduduk-penduduk Selangor tidak dapat menggunakan air dengan baik untuk kehidupan seharian mereka. Oleh itu, kita hendaklah menjaga alam sekitar kita supaya tiada berlaku pencemaran atau masalah-masalah sedemikian. Yang terakhir adalah untuk menerapkan sikap berdisiplin terhadap alam sekitar. Sikap disiplin ini kita boleh pupuk daripada generasi muda. Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, kita hendaklah mendidik anak-anak kita sejak dari kecil lagi supaya mereka membesar dengan menjadi manusia yang bertanggungjawab. Sebagai contoh, tidak membuang sampah merata tempat, terutamanya membuang sampah daripada dalam kereta. Oleh itu, kita hendaklah menjaga alam sekitar kita dengan baik. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada Syahidah. Nurul Syahidah binti Abdul Razak, nama diberi. Nombor matrik saya ialah 2020461524. Jadi, saya akan membincangkan tentang usaha Malaysia untuk menerapkan etika terhadap alam sekitar. Usaha pertama yang kita dapat lihat adalah dengan Pertubuhan Sahabat Alam Sekitar Malaysia ataupun nama singkatannya adalah SAS. Merupakan sebuah badan bukan kerajaan yang ditubuhkan pada 5 Ogos 2011. Peranan pertubuhan SAS ini adalah untuk memberikan khidmat di dalam memelihara alam sekitar di laut, di daratan bumi serta di ruangan udara, di mana program dan aktivitinya dirangka sebegitu kemas demi generasi masa hadapan. Usaha yang kedua yang kita dapat lihat adalah dengan menampilkan produk-produk mesra alam. Sebagai contoh, menerusi artikel di laman web Harian Metro pada 2 Jun yang lalu, Watsons Malaysia terus komited memelihara alam sekitar dengan menampilkan produk mesra alam yang mengandungi bahan asli untuk menggalakkan penjagaan gaya hidup sihat melalui kempen terbaru Green is the New Beautiful. Pelancaran kempen ini adalah satu inisiatif untuk menggalakkan pelanggan menyesuaikan diri dengan kehidupan berkonsep kelestarian. Pengarah Watsons Malaysia sendiri, Karen Loh, berkata, ini adalah sebahagian usaha pihaknya untuk mendidik pekerja dan pelanggan dalam membina pembangunan lestari. Usaha yang ketiga adalah dengan sambutan Hari Alam Sekitar. Sambutan Hari Alam Sekitar Negara merupakan satu acara tahunan yang telah dianjurkan susulan termaktubnya Deklarasi Langkawi mengenai alam sekitar pada Oktober 1989. Antara objektif sambutan Hari Alam Sekitar Negara ialah mempromosikan pendidikan dan kesedaran alam sekitar secara meluas. Yang kedua, menyediakan platform kepada rakyat Malaysia untuk bersama-sama menghayati alam sekitar dan membudayai dan memupuk kesedaran di kalangan masyarakat, khususnya dalam pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Seterusnya, usaha yang kita dapat lihat adalah dengan melalui program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar. Menerusi portal rasmi Jabatan Alam Sekitar, program ini bertujuan membentuk persekitaran sekolah yang menitik beratkan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang dapat memberi nilai tambah kepada sekolah dalam 5 komponen sekolah lestari, iaitu mencakupi pengurusan, kokurikulum, penghijauan, kokurikulum dan elemen khas. Pak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Isu yang seterusnya yang akan kita bincangkan adalah isu berkaitan dengan tenaga yang melibatkan alam sekitar. Kita sedia maklum bahawa bahan bakar
fosil merupakan antara sumber tenaga utama yang digunakan di seluruh dunia. Namun begitu malangnya, penggunaan bahan api fosil yang kurang cekap telah menjadi punca utama pencemaran alam sekitar. Bahan api jenis ini mempunyai kandungan karbon yang agak tinggi yang akan menyumbang kepada pencemaran udara dan pemanasan global. Namun begitu, kita boleh mengambil langkah inisiatif untuk mengurangkan kebergantungan kita terhadap bahan api fosil. Yang pertama, kita boleh menggunakan kenderaan jenis hybrid. Kenderaan jenis hybrid dan elektrik sesuai digunakan bagi mengganti penggunaan kenderaan konvensional yang menyumbang kepada pencemaran alam. Kereta hybrid mempunyai enjin petrol dan motor elektrik yang mampu menjimatkan petrol dan hanya menghasilkan asap toksik tahap rendah. Yang kedua, kita boleh menggunakan pengangkutan awam. Semakin ramai individu menggunakan kenderaan sendiri, semakin banyak ia menyumbang kepada pencemaran alam yang mengeluarkan gas berbahaya sehingga menyebabkan jerebu, menipiskan lapisan ozon dan meningkatkan suhu bumi. Penggunaan pengangkutan awam seperti bas, kereta api, teksi dan lain-lain amat digalakkan sebagai langkah mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil dan sekaligus memelihara alam sekitar. Yang ketiga adalah dengan menggunakan bahan api bio. Bahan api bio seperti etanol atau biodiesel boleh digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk kenderaan. Ia dihasilkan melalui proses biologi yang menggunakan tumbuh-tumbuhan atau hasil pertanian. Sumber bahan api yang boleh diperbaharui ini adalah mesra alam, bersih, mampu meningkatkan jangka hayat enjin dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau seperti karbon monoksida. Assalamualaikum, nama saya Nuzaidah Sabarina binti Sabarudin. Nombor matrik saya 2020862418. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang isu pencemaran air terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengatasi isu tersebut. Yang pertama, pembandaran dan penebangan hutan. Penebangan pokok dalam skala yang besar akan menyebabkan peningkatan dalam kadar aliran yang tidak akan memberikan masa yang cukup untuk air menembusi dan disucikan oleh tanah. Hakisan tanah juga boleh berlaku disebabkan aktiviti ini, di mana tanah di kawasan tebing menjadi longgar dan mudah terhakis. Faktor hakisan tanah menyebabkan penurunan kesuburan dan penggunaan yang boleh dibuat dari tanah tersebut. Sekiranya perkara ini berterusan, akan menyebabkan paras air sungai meningkat dan menyebabkan banjir. Seterusnya, aktiviti pertanian seperti penggunaan bahan kimia untuk merawat tanaman iaitu baja dan racun perosak akan menyebabkan pencemaran air. Hal ini kerana apabila berlaku penggunaan baja secara berlebihan, membawa kepada berlakunya kekurangan zat makanan kepada tanaman dan juga penggunaan baja kimia dalam pertanian untuk mengelakkan parasit-parasit yang boleh merosakkan tanaman. Hal ini menyebabkan air tercemar dan tidak selamat digunakan. Yang terakhir, aktiviti perindustrian di mana bahan buangan yang selalu dibuang ke dalam air menyebabkan pencemaran air semakin meningkat. Hal ini bukan sahaja boleh mencemarkan sumber air manusia, malah dapat memusnahkan organisma akuatik dan menyebarkan bau yang tidak menyenangkan kepada alam sekitar. Seterusnya, antara langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi pencemaran air ialah menyediakan tangki takungan bawah tanah yang dirawat. Untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilepaskan terus ke dalam sistem peparitan, maka adalah perlu disediakan tangki takungan bawah tanah dan dirawat menggunakan bioteknologi selaras dengan usaha negara menjadikan Malaysia sebagai pusat bioteknologi rawatan air. Malah, pihak kerajaan seharusnya memperuntukkan sejumlah wang supaya sistem peparitan daripada kawasan perumahan terutama kawasan perindustrian dan juga pengusaha kedai makanan perlu dibina saluran paip khas supaya air buangan dapat dikumpulkan di kolam takungan sebelum disalurkan ke dalam sistem peparitan. Yang kedua ialah penyelenggaraan sistem peparitan secara berkala. Untuk memastikan supaya sampah sarap tidak menyebabkan sistem peparitan tidak tersumbat, maka penyelenggaraan berkala seharusnya dijalankan iaitu 1 atau 2 kali sebulan.
Dengan cara ini, maka sampah sarap tidak akan menyebabkan sekatan air sekaligus sampah tidak terlepas ke sistem saliran utama di sungai. Yang ketiga, undang-undang. Selain itu juga, pihak kerajaan melalui pihak berkuasa perlu bertegas dan menguatkuasakan undang-undang yang telah ditetapkan. Tiada kompromi sama ada kepada kroni, terutamanya kepada pihak-pihak kilang. Antara undang-undang yang perlu dikuatkuasakan ialah Seksyen 25 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 iaitu denda tidak lebih daripada RM100,000 atau penjara untuk tempoh tidak lebih daripada 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Pihak berkaitan juga perlu memastikan sistem peparitan diselenggara dengan kerap dan memastikan ianya tidak tersumbat. Dengan cara ini, sampah sarap yang terlepas ke dalam air dapat dialirkan dengan baik. Perkara yang saya akan bentangkan seterusnya ialah isu pengurusan sisa pepejal dan langkah-langkah untuk mengatasinya. Isu yang pertama ialah sikap sesetengah masyarakat yang tidak bertanggungjawab meninggalkan sampah sarap terutamanya di tempat rekreasi. Mereka hanya membiarkan sampah yang telah digunakan terutamanya plastik, polistiren dan tinta biar tanpa ada rasa tanggungjawab untuk menguruskan sampah tersebut. Hal ini menyebabkan tempat yang sepatutnya cantik dan terjaga menjadi tidak terurus. Isu kedua ialah pembakaran terbuka di tapak pelupusan sampah. Perkara ini boleh dipindahkan kepada pencemaran udara dalam bentuk haba, asap dan gas cemar juga akan menyebabkan berlakunya jerebu. Isu seterusnya ialah tempat pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik yang juga akan menjejaskan kualiti air sesuatu tempat. Hal ini kerana air yang mengalir dari tapak pelupusan sampah akan mengalir dan membawa bakteria ke dalam sungai atau laut yang seterusnya akan menjejaskan kualiti air sesuatu tempat dan mendatangkan banyak penyakit. Isu yang terakhir ialah tong sampah yang sudah rosak masih digunakan oleh masyarakat. Bukan sahaja boleh mendatangkan masalah bau busuk kepada sesuatu tempat, tetapi juga akan memberi impak negatif kepada pelancong yang datang ke situ. Antara langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi isu pengurusan sisa pepejal ialah melakukan pemantauan ke atas badan yang dipertanggungjawabkan. Peranan kerajaan melakukan pemantauan ke atas agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menguatkuasakan undang-undang adalah sangat perlu, khasnya Jabatan Alam Sekitar JAS, supaya sentiasa peka terhadap pembuangan sisa pepejal yang boleh menghasilkan toksik. Pemantauan adalah perlu untuk mengelakkan sikap sambil lewa kaki tangan berkenaan seperti kejadian seorang kru media tempatan yang terhidu gas sisa toksik yang membawa kepada kelumpuhan dan tindakan kaki tangan JAS yang melakukan pemeriksaan ke kawasan pelupusan berkenaan tanpa pakaian pelindung keselamatan seharusnya tidak berlaku. Oleh yang demikian, maka adalah perlu kerajaan sentiasa memastikan supaya agensi yang bersangkutan menentukan aspek keselamatan dan juga aspek pemeriksaan sentiasa dipatuhi oleh agensi yang terlibat. Yang kedua, menyediakan lebih banyak tong kitar semula. Kelemahan yang masih ketara pada masa ini ialah kekurangan tong kitar semula untuk memudahkan penduduk setempat membantu pihak berkuasa untuk mengitar semula. Sebagai contoh, pembuangan kertas dan botol minuman merata-rata telah meningkatkan kos pembersihan dan pelupusan sampah yang merugikan. Oleh yang demikian, sewajarnya tong-tong kitar semula diwujudkan di mana-mana, khususnya bangunan-bangunan pejabat, restoran dan pusat komersial untuk pembuangan kertas, botol, tin, aluminium dan sebagainya supaya bahan-bahan tersebut diproses selain dikeluarkan semula bagi tujuan penggunaan industri sekaligus merendahkan keperluan pembersihan dan pelupusan. Dari segi yang lain, ia juga dapat mengurangkan pencemaran berbahaya terhadap alam sekitar lantaran kemungkinan sampah sarap tersebut mengandungi bahan-bahan yang berbahaya dan boleh menjejaskan kesihatan. Antara bahan-bahan yang telah dikategorikan sebagai sangat berbahaya adalah asbestos, karbon, radioaktif dan lain lagi. Di samping itu juga,
Keputusan Alam Flora menyediakan tong sampah percuma di setiap rumah merupakan langkah bijak yang bukan sahaja memudahkan pengurusan sisa pepejal yang lebih sistematik, tetapi juga dapat memudahkan penduduk mengumpul sisa pepejal sebelum dihantar untuk dilupuskan. Yang terakhir, gitar semula bahan buangan dalam syarikat. Gitar semula di syarikat-syarikat komersial adalah penting kerana syarikat-syarikat ini merupakan penyumbang utama daripada jumlah sisa buangan. Operasi yang dijalankan oleh syarikat-syarikat dan industri menghasilkan banyak barangan yang boleh digitar semula seperti daripada kafeteria, stor, gudang simpanan, kedai-kedai pencetak dan tempat-tempat penerbitan. Pengumpulan barang-barang untuk digital semula memerlukan satu peruntukan kewangan, tetapi pada masa yang sama dapat mengurangkan jumlah sampah yang harus dilupuskan. Penjualan barang-barang yang digital semula dapat memberi pulangan hasil yang dapat menampung kos digital semula. Kesimpulannya, jika dilihat dengan masalah atau isu yang berlaku pada masa kini, terbuktilah bahawa masyarakat kita masih lagi gagal dalam menterjemahkan konsep pelestarian terhadap alam sekitar. Kini sudah tiba masanya untuk masyarakat mengubah sikap dan mentaliti agar mereka tidak sewenang-wenangnya merosakkan alam sekitar. Saya ingin memperkenalkan 3 solusi untuk memantapkan penjagaan alam sekitar di Malaysia melalui kerajaan, masyarakat dan mahupun individu. Pihak kerajaan perlu lebih peka dan bertindak tegas dalam menjalankan tugas mereka dengan menyaman atau memberi denda kepada sesiapa sahaja yang melanggar peraturan. Seterusnya, pihak kerajaan perlu cepat bertindak untuk menyelesaikan masalah di tempat-tempat yang terdapat masalahnya seperti pencemaran udara, air dan sebagainya. Di samping itu, solusi yang dapat dilakukan dari segi masyarakat pula ialah mereka boleh mengadakan lebih banyak aktiviti gotong royong atau program memelihara alam sekitar bersama dengan penduduk setempat dan orang ramai tanpa mengira usia dan latar belakang. Akhir sekali, individu atau diri kita sendiri boleh mula mengatakan tidak terhadap apa sahaja aktiviti yang boleh menjejaskan alam sekitar seperti aktiviti pembalakan haram dan pembuangan sampah merata-rata. Malah, kita boleh mula mengambil inisiatif dengan menanam pokok dan kita semula bahan buangan. Ketahuilah bahawa setiap perkara kecil yang dilakukan sekarang akan membawa impak yang besar kepada masa hadapan. Maka dengan ini kita telah sampai ke penghujung topik pada hari ini. Kami berharap maklumat yang kami bentangkan pada hari ini dapat memberikan semangat yang baru kepada penonton yang melihat video ini. Sekian, terima kasih.